jam, aku akan bunuh 2 orang tebusan. Kawan-kawan aku mana? Saya tak tahu. Yang saya lihat hanya kaca bala di luar sana. Ini bukan sebab kawan aku je, tapi 200 orang lagi yang kita kena fikir. Kita tak boleh nego dengan psycho macam ni. Hantar unit kita masuk sekarang. Aku dengan mula dah sama. Tepatmu di neraka. Kau tak dengar apa yang dia cakap tadi? Dia akan bunuh kawan aku. Kamu pikir inilah saya? Saya menyamar menjadi anggota mereka. Kalau aku betul ahli neraka, kenapa atas takdir Tuhan, aku yang berdiri, kau yang berlutut? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Samin Hafiz dengan nombor metrik di 21113252. Saya dari grup 1 Etika Profesional dan dari kos Diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat. Dan video saya pada hari ini, saya akan menganalisis keputusan beretika yang mana dilakukan oleh watak dalam filem saya pilih. Sebelum saya meneruskan analisis tentang filem ini, terlebih dahulu saya ingin menceritakan tentang subtopik yang saya akan ulaskan sebentar lagi. Antara subtopik yang saya akan terangkan adalah sinopsis, masalah atau dilema yang dihadapi oleh watak yang terlibat dalam filem, senarai watak yang membuat keputusan, nilai yang diutamakan oleh watak, sebab mengapa watak membuat keputusan, teori yang boleh dikaitkan dengan keputusan yang dibuat oleh watak, dan pendapat tentang keputusan yang dibuat oleh watak betul atau tidak. Pelik kan? Pagi tadi kamu bangun, matahari terbit belah timur. Tengok-tengok, kiamat datang waktu malam. Aku heran. Aku selalu berfikir, kenapa Tuhan tak bagi tahu bila kiamat itu? Tapi jangan bimbang. Malam ini dosa-dosa kalian semua bakal diampun. Hafsyam Jauhari, a.k.a. Saif. Last kita nampak dia masa raid di Bongsun. Mayat dia kita tak jumpa. Kalau Husyari mulut Alminas, ini tangan dia. Korang akan ke sana buat tinjauan. Assalamualaikum. Ingat, tinjauan. Dapat info, report balik. Ini bukan sebab kawan aku je, tapi 200 orang lagi yang kita kena fikir. Kalau HQ cuba serang lagi, bukan kata Alminas, tebusan-tebusan lain pun akan tanggung sekali. Aku bukan nak tunjuk hero Cuma aku tak boleh maafkan diri aku kalau aku biarkan je. Dah macam skor badminton boh. Badminton bagi aku 10 set lagi pun aku tak kisah. Kalau betul kau polis, aku minta kau jadi polis sekarang. Dramatik. Boleh apply pelapor apa ni? Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan menerangkan tentang sinopsis dahulu berkaitan filem ini. Filem Polis Evo versi kedua ini adalah sebuah filem aksi yang mana diterbitkan pada tahun 2018 dan diarahkan oleh Joseph dan Andrew Cho. Filem ini juga menerangkan tentang Inspektor Sani dan Inspektor Kai yang mana mereka terlibat dalam sebuah misi pengitipan di sebuah pulau terpencil di pantai timur bersama rakan setugasnya. Suasana betul roh apabila sekumpulan pengganas yang mana diketuai oleh Hafsyam Jauhari mereka menyerang dan menawan pulau tersebut. Inspektor Sani ditahan oleh kumpulan pengganas bersama beberapa orang tawanan, manakala Inspektor Kai pula terperangkap di kawasan kampung. Berikutan dari sinopsis yang saya ceritakan tadi,
kita dapat melihat beberapa masalah atau dilema yang mana dihadapi oleh Inspektor Kai dan Inspektor Sani serta rakannya iaitu Mat Dan. Dan antara masalah atau dilema yang dihadapi oleh Inspektor Sani dan rakannya adalah mereka telah melepaskan beberapa das tembakan ke arah dua pengganas yang menjaga tempat itu kerana ingin melepaskan diri bersama beberapa orang tawanan di tempat itu. Akan tetapi Hafshan Johari menuju ke tempat itu untuk melihat kejadian tersebut. Hafshan Johari memberi dua pilihan kepada Inspektor Sani kerana ketika itu beliau sedang mengacukan pistol ke arah Hafshan Johari dari arah belakang. Antara pilihan yang diberi oleh beliau kepada Inspektor Sani adalah melepaskannya ataupun beliau akan mengarahkan ahli kumpulannya untuk membunuh tawanan tersebut. Inspektor Sani memilih untuk melepaskan Hafshan Johari. Pada ketika itu juga, Hafshan Johari baru mengetahui bahawa mereka berdua adalah polis. Beliau berang dengan tindakan Inspektor Sani lalu melepaskan beberapa das tembakan kepada rakan setugasnya sehingga mati. Inspektor Sani terduduk dan buntu selepas kejadian tersebut. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang masalah atau dilema yang mana dihadapi oleh Inspektor Kai pula. Antaranya ialah beliau ingin menghubungi pihak ibu pejabat polis. Akan tetapi dikesan oleh kumpulan pengganas tersebut melalui satu aplikasi tersendiri. Selain itu, beliau ingin menyelamatkan rakan setugasnya iaitu Inspektor Sani di tempat tahanan yang bersama beberapa orang tawanan. Akan tetapi dihalang oleh 5 anggota pengganas di tempat utama. Baiklah, saya akan menerangkan tentang pelakon yang telah membintangi dalam filem Polis Evo yang kedua ini. Antaranya ialah Izan Razak sebagai Inspektor Sani, Syahid Zisam sebagai Inspektor Kai, Ranin Shah, Hasnul Rahmat sebagai Hafshan Johari, Era Fazirah sebagai SAC Datuk Azizat, Mike Muladro, Tanta Ginting, Sofi Jikan, Rusdi Ramli, Syafi Naswid, Riz Amin, Hairul Azrin, Firdaus Rahman dan Dennis Yin. Kita teruskan analisis kita kepada topik watak yang membuat keputusan. Antara watak yang membuat keputusan adalah Inspektor Kai yang mana Hafshan Johari iaitu ketua kumpulan pengganas memberi arahan kepada Inspektor Kai secara walkie-talkie untuk membuat pilihan yang mana Inspektor Kai perlu memilih dengan cara menyerah diri ataupun mengutip sisa daging rakan setugasnya yang ditaburkan oleh ketua pengganas di serata pulau. Kita dapat melihat betapa kejamnya Hafshan Johari ini. Selepas arahan tersebut diberikan kepada Inspektor Kai, beliau berang dengan pilihan yang diberi oleh ketua pengganas tersebut. Tanpa ada perancangan, Inspektor Kai ingin membuat sesuatu secara melulu, akan tetapi dihalang oleh pasukan khas yang mana dihantar oleh kerajaan Malaysia. Antara nilai yang diutamakan oleh watak apabila membuat keputusan adalah nilai keberanian, yang mana watak berani membuat sebarang keputusan demi menyelamatkan nyawa orang tawanan dan rakan setugasnya yang terperangkap bersama tawanan tersebut. Sebagai contoh yang saya boleh ambil adalah Inspektor Kai menghubungi SAC Datuk Azizat untuk membuat perancangan dengan cara menarik perhatian kumpulan pengganas tersebut. Selain itu juga nilai kecekapan yang mana SAC Datuk Azizat cekap dalam membuat keputusan yang diarahkan oleh Inspektor Kai untuk menarik perhatian kumpulan pengganas tersebut. Antara sebab mengapa watak membuat keputusan tersebut adalah kerana ingin menyelamatkan nyawa orang tawanan itu dan rakan setugasnya iaitu Inspektor Sani yang ditahan oleh pengganas tersebut. Kita teruskan perbincangan ini kepada topik teori yang berkaitan dengan filem tersebut. Antara teori yang boleh dikaitkan dengan filem tersebut adalah teori utilitarianisme. Watak tersebut membuat perancangan dengan pihak atasan untuk menghapuskan kumpulan pengganas tersebut di pulau itu. Hal ini tindakan watak sangatlah berfaedah dan memberikan kebaikan bersama kepada masyarakat bagi mengelakkan kesan keburukan kepada masyarakat. Sebagai contoh yang saya boleh ambil, Inspektor Kai berhubung dengan pihak atasan iaitu SAC Datuk Azizat untuk berbincang bagaimana cara untuk menghapuskan puak pengganas tersebut di pulau itu.
Akhir sekali, pada pendapat saya, watak membuat keputusan yang betul. Kerana tugas dan tanggungjawab sebagai seorang polis adalah untuk menyelamatkan nyawa masyarakat dan menjaga keamanan negara. Bukan itu saja, tugas mereka juga adalah untuk membanteras puak-puak penganasik yang berada di negara kita. Itu saja daripada saya. Maaf jika ada kekurangan dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.